Faiz, hang sedar tak dalam bola sepak ni apa cara untuk hang identify pemain tu baik ke tak baik? Dia kena pass the eye test. Pass the eye test. Another way. Kalau kita dah start sebab tu itu selepas tu lah. Tapi at the moment So hang kena pass analysis, hang kena pass eye test, hang kena pass data, hang kena pass semua. Tapi ada lagi satu cara. apa dia? Hang punya nama tu pun kena pass the vibe check. Contoh? Contoh kalau nama hang tu Carlos Caher, hang rasa pemain tu bagus ke tak bagus? Kalau nama dia hang tak pernah tengok video, hang tak pernah tengok analisis, hang tak pernah tengok data, tapi kalau nama dia Carlos Caher, Ada case juga kalau nama Yahya Yakubu macam power tapi itu pass the vibe. Pass the vibe. Pass the vibe. Pass the vibe. Kaya tak pass the vibe. Carlos Caher tak pass the vibe. Bola itu live, jom. Borak pasal vibe check ni susah agak Sebab kalau kat bola sepak Malaysia ni banyak sejarah main-main yang vibe check nama pun tak pas. Ada yang kita tengok je kita dah tahu vibe apa yang dia mewakilkan representation Macam apa? Contoh dulu aku tengok Hairuddin Omar masa muda, masa masih ada rambut dengan misai dia tu macam anggota polis. Aku tengok. Kalau hang dengan nama Lazar Popovic tu vibe dia je lah. Lazar Popovic ni vibe dia trader lah. Tapi trader apa aku tak mau. Aku tak mau masuk. Kalau Karim Ruani Nam Kung Wong, itu vibe check. Nam Kung Wong vibe check. Sama juga dengan kalau sekarang ni Richmond Boake. Richmond tu saja dah cukup Vibe check vibe dah. Boleh vibe lah. Buat K tu aku rasa lagi mahal lah. Pronunciation dengan ejaan dia tu combo yang mantap. Richmond Buake. Ini adalah minggu international, Faiz. Minggu yang mana kita selalunya international week ni kita rasa macam dia akan slow sikit, dia akan senyap sikit. Tapi minggu ni sebenarnya drama bersepah. Vibrant. Apa hang punya ejen permah minggu ni, Faiz? Ejen permah aku minggu ni aku dah banyak sebenarnya. Aku nak bagi tahu juga kebangkitan Ronald Koeman dan juga Belanda. Aku nak juga cakap tentang permasalahan yang ada di England. Ada masalah sikit lah di England ni. Aku juga sangat kagum dengan berbelas-belas gol yang dijaringkan oleh pasukan kebangsaan Sepanyol sepanjang international break ni. Walaupun ramai yang menganggap skuad tu tak cemerlang apa kan. Tapi aku nak ke Scotland sebenarnya. Scotland ni sekarang ni di qualifier dia di tangga teratas kumpulannya dan berada di tempat yang sangat baik di qualifier dah. Tapi aku nak throw ke satu perkara ni, kita tengok dulu. Minggu antarabangsa ini ada ejen permang saya yang datang daripada Eropah, seorang penjaring terbanyak di qualifier European. Tetapi beliau bukanlah seorang penyerang. Beliau adalah midfielder daripada pasukan Manchester United, Scott McTominay, yang telah menjaringkan 6 gol dalam 5 perlawanan. Dengar tu tadi, Scott McTominay. Aku tak tahulah. Sekarang ni, sepanjang seminggu ni, kalau ada Scott McTominay dalam apa-apa perdebatan di media sosial, akan ada satu perkataan lain yang mengikuti perdebatan tersebut. Perkataan itu adalah misprofiling. Seolah-olah menunjukkan bahawa beberapa pengurus di Manchester United yang pernah mengurus Scott McTominay sebelum ni misprofile him. Nah, aku sendiri sebelum ni pernah mengeluarkan kenyataan yang agak keras yang mengatakan bahawa Scott McTominay adalah midfielder terburuk yang aku pernah tengok bermain dalam Manchester United sepanjang 10 tahun lepas. Aku tak tahu sejauh mana realiti betulnya perkara tersebut, tapi itu adalah pendapat aku. Mungkin 1.5 tahun ataupun 2 tahun lepas. Sekarang pun dia masih lagi tidak bermain secara regular dalam skuad Erik ten Hag, dan ada ura-ura yang mengatakan bahawa dia nak keluar. Itu Bayern Munich pun nak dia sebenarnya itu pada musim panas tersebut, tapi tak terjadi. Sekarang ni mengikuti kecemerlangan dia di peringkat antarabangsa ni, macam mana dia nak replicate the form into Manchester United. Kau kena ingat Scott McTominay adalah
academy graduate, satu-satunya academy graduate yang dibawa masuk oleh Mourinho dalam pre-match press conference dia. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, pre-match press conference Mourinho di Premier League ni, dulu masa dia di Premier League, adalah pre-match conference yang paling ramai orang jurnalis attend. Yang paling ramai jurnalis nak tahu, nak tap in. Walaupun dia duduk jauh di Manchester, tapi jurnalis tetap attend pre-match press conference dia. Dan dia sangat promotional lah. Nada dia sangat proportional terhadap Scott McTominay. Bila kita tengok sampai sekarang ni, kita anggap dia sebagai salah satu meme je kalau siapa yang mengikuti Premier League. Tetapi tengok ke persembahan antarabangsa dia, inilah Scott McTominay yang lain ni. Scott McTominay. Bola tu pun trigger dengar bola nama trigger Scott McTominay. Mungkin dia setuju dengan aku. Scott McTominay dia enigma lah. Ada satu benda yang aku nak dalam kita membicarakan Scott McTominay ni, ada satu benda yang kita kena declare dan faham dulu, which is aku rasa Scott McTominay adalah seorang pemain yang was never a defensive midfielder. Never a defensive midfielder. Kalau hang tengok lenggok pergerakan dia bersama Scotland dan hang tengok cara dia bermain, dia punya body positioning, cara dia melakukan larian, cara dia position, dia adalah seorang pemain yang lebih efficient on the ball berbanding off the ball. Off the ball, kalau di Man United as a DM, dia, kalau hang perasan, dia bukanlah pemain yang selalu akan buka ruang untuk dia terima bola. Dia akan shy away from the ball sikit bila main DM. Jadi tiba-tiba bila masuk fasa build up tu, nampak macam terlalu mudah untuk pasukan nak intercept dia ataupun nak block passing lane pada dia sebab dia tak proaktif. Tapi setiap kali masuk kepada the final third tu, Scott McTominay jadi bahaya. Late runs dia dengan bola, larian-larian deras dia bersama bola, cara dia carry bola daripada midfield third ke defensive third tu, those are his elite quality. Cuma persoalannya yang aku rasa ini adalah persoalan yang sangat besar dan sukar untuk dijawab. Apa yang boleh Ten Hag lakukan nak fit dia masuk ke dalam sistem Ten Hag pada ketika ini? Anthony dengan Sancho mungkin nak main right wing. Right wing. Tapi aku faham apa yang katakan. Hang tak, kalau aku ada, bukan aku nak draw comparison ataupun nak draw similarity kat sini Tapi kalau hang perasan, type Scott McTominay ni dah di bola sepak elite Eropah. Fede Valverde adalah type yang sama sebenarnya. Dulu semua orang profile Fede Valverde as a defensive midfielder. Sampaikan Don Carlo sampai sekarang ni dia adalah salah satu daripada salah satu yang menyokong unit menyerang Real Madrid dengan sangat cemerlang sekali. Dia bukan controller. Walaupun dia dalam atas kertas dia seorang midfielder, tapi dia bukan controller. Mungkin Scott McTominay boleh melalui jejak yang sama dengan Fede Valverde. Actually that's a good shout. Itu very good shout. Sebab kadang-kadang bola sepak ni, sekarang ni bola sepak dah sampai satu fasa di mana posisi tu bukanlah sesuatu yang terlalu fixed. Posisi sekarang ni dah jadi benda yang fluid. Jadi pemain boleh transition dari satu zone ke lagi satu zone kan. Kita kena tunggu dan lihat. Tapi aku rasa tu decent shout Scott McTominay as a right winger or even a right midfielder. Macam Valverde sikit. Someone yang akan tuck in and left wing tu boleh lebih ke atas kan. Rashford kau bagi lebih ke atas, McTominay sedikit ke bawah untuk tuck extra man in. Boleh tu boleh diusulkan. Call sekejap. Sekejap aku call. Kalau Skyhe pula nak main mana? Kalau Skyhe dia cross pun pergi ke belakang balik. Cross macam cut back. Kalau ejen permang hang minggu ni Faiz adalah Scott McTominay dan Jepun. Scott McTominay dan Scotland. Aduh, aku dah reveal dah. Dah giveaway dah. Ejen permang aku pula adalah Jepun. Ejen permang aku untuk minggu ini adalah pasukan kebangsaan Jepun, Samurai Blue, yang menewaskan Germany dan juga menewaskan Turki dengan jaringan yang sangat besar. Jepun kini berada di landasan yang luar biasa dan mereka adalah ejen permang aku untuk minggu ini. Sebelum anda sambung, itu nampak macam dokumentari daripada dalam penjara. Di sebalik tirai besi. Bukan. Siapa yang ada di sebalik tirai besi tu? Penjara sekarang ni perkataan yang sensitif. Prison. Awak jangan bangkitkan nama seperti itu. Okay, Jepun. Ejen permang aku adalah Jepun, Faiz. Aksi yang ditampilkan oleh Jepun tempoh hari. Dua perlawanan berturut-turut. Aku lebih tertarik dengan perlawanan kedua.
perlawanan pertama tu tak mengejutkan sebab bila Japan full strength squad, diorang boleh menewaskan siapa saja sebenarnya dalam pentas bola sepak dunia. Aku boleh bayang satu perlawanan di mana Jepun tewaskan Argentina. It's not completely out of the realm of possibility tau. It's possible. Sangat possible. Tapi perlawanan kedua di mana mereka menewaskan Turki tu, babak pertama seawal minit ke-36 mereka dah 3-0 dah leading. And itu adalah pasukan kedua Jepun, Faiz. Japan B. Majoriti pemain-pemain yang beraksi dalam perlawanan menentang Jerman tidak diturunkan kali ini. Daripada Mitoma ke Junya Ito ke Takuma Asano. Takuma Asano ke Daichi Kamada ke Wataru Endo, even Tomiyasu tidak diturunkan. And Japan was still so comfortable. Which aku ingat lagi sebelum mulanya Piala Dunia, kita ada buat satu preview tentang banyak pasukan. Dan salah satu episod tu kita buat preview pasukan Jepun. Dan aku ingat lagi kita berdua membicarakan adakah ini pasukan terkuat Jepun dalam sejarah. Dan pada waktu itu kita merasakan dan sekali lagi kita diberi peringatan kenapa. Kalau hang tengok mereka punya option sekarang kat depan saja, Faiz, right? Kalau zaman dulu selalunya Jepun akan ada macam 2 atau 3 talisman. Kan? Sekarang ni defensively mereka ada talisman Tomiyasu. Midfield mereka bersepah talisman Wataru Endo, Daichi Kamada, banyak lagi, right? Ryo Hatate, talisman bersepah. On the wings, talisman juga. Kau ada Mitoma, kau ada Junya Ito, Daizen Maeda. Kau ada up front kau ada Daizen Maeda, kau ada Takuma Asano, kau ada Ritsu Doan, kau ada Kyogo Furuhashi. I mean, it's ridiculous. Tu tak termasuk yang belum panggil daripada yang menyinari J-League, yang Yuya Osako. Gila, Faiz. Gila. Pasukan Jepun ni gila. And that's why antara perkara yang aku cukup tak sabar nak tonton sebenarnya bulan Januari nanti adalah pertemuan di antara Indonesia dan juga Jepun. Dia macam ni lah, Kish, ya. Pasukan kebangsaan Jepun ni aku mula kenal dan mula mendalami tahun 2002 di Piala Dunia Jepun Korea. Ya, kira-kira 20 tahun yang lalu, 2 dekad yang lalu. 98 aku dah mula tengok, tapi aku tak faham lah bola sepak. Aku cuma tengok David Beckham 98, tapi 2002, 20 tahun yang lalu. Masa tu Jepun melangkah keluar daripada Piala Dunia di pusingan kedua. Dia lepas daripada grup dia, lolos daripada grup dia, tapi dia tewas di pusingan kedua. Manakala Jerman sampai ke final dan Turki sampai ke semi-final. 2 gergasi bola sepak dunia ketika itu. Dan fast forward 20 years later, Kish, aku boleh katakan apa? Jepun bukan lagi hanya gergasi bola sepak Asia. Tetapi mereka sudah pun menjadi gergasi bola sepak dunia. Kenapa? Kalau hang tanya aku, international break ni, Jepun akan ke Eropah melawan Jerman dan juga Turki, membawa balik 8 gol dan bolos hanya 3 gol daripada perlawanan ini. Kalau hang put in that perspective, Kish, mereka adalah gergasi bola sepak dunia. Faiz, gila. Tambah lagi apa yang hang cakapkan tadi, banyak lagi pemain-pemain yang belum dipanggil. Taki Minamino sangat cemerlang dengan Monaco. Tapi tak dipanggil. Aku rasa dia bagi rehat kat Taki Minamino kejap sebab dia ada momentum sekarang. Dia tengah meletup kat Monaco sekarang. Dia dengan Ben Yedder. Aku rasa it's fair to say that Jepun adalah mula menjadi gergasi bola sepak dunia 20 tahun daripada aku mula start tengok bola sepak dulu, Kish. Ada satu perkataan yang harus aku gunakan untuk menyimpulkan perkara ini. Jepun kini sedang melalui suatu anjakan paradigma. Bak kata cikgu BM aku kat sekolah dulu. Anjakan paradigma. Kita berehat sebentar. Apa yang kita nak cakapkan di segmen ini kali ini, Kish? Kita nak bagi kad laporan. Hai, ingat tak dulu selalu cikgu-cikgu ataupun ibu bapa akan datang ke sekolah untuk ambil kad laporan. Occasion tu dekat sekolahan dia panggil apa? Kat sekolah aku dia panggil Hari Jaya Waris. Lupa.
Tak ada. Sekolah aku tak adalah macam fancy macam tu. Sekolah aku Dia cakap sekadar occasion hari lah. kad laporan je. Tak ada lah. Hari Jaya Waris semua tak ada lah. Hang belajar kat mana? Hang belajar kat Kedah kan macam Pahit? Sekadar laporan lah. Sekadar laporan. Sekadar nak tengok ada parents kepada kawan hang mai belasah kawan hang sebab buat hal. Itu aku tanya. Hang belajar kat Kedah ke Kadaram? Oh, macam-macam. Kerajaan Mataram pun ada. Mataram kat pun. Tapi tu, sekarang ni kita nak bagi kad laporan. Ya. Untuk 2 pasukan. Skuad Kebangsaan Malaysia, Harimau Melaya, dan skuad Harimau Muda, bawah 23 tahun, di bawah Jurulatih E.L. Varasa. EL versus. Okay. So sekarang ni, tujuan aku, kita mungkin boleh start terus dengan skuad Harimau Melaya. Ya. Sebelum kita bicarakan semua, kalau nak bagi grading tu, A ke A minus ke B ke apa ke, Han nak bagi apa untuk skuad Kebangsaan Harimau Melaya? A minus. A minus Actually aku minus. setuju dengan Hang. A minus. Aku setuju dengan Hang. A minus. Dia sebenarnya kalau dapat 1 lagi golongan China, terus A plus. Terus A plus. Terus A plus. 2 seri. So A minus kita bagi A minus. Yeah. Okay, kenapa? 2 seri berdepan dengan 2 lawan yang tak pernah kita dominasi dalam 30 tahun kebelakangan. Itu dulu. Aku ingat bila aku tengok balik keputusan perlawanan ni dan cara permainan kita, aku ingat kata-kata yang sering bermain di fikiran aku dan sering dilontarkan juga oleh kawan-kawan ahli keluarga kalau bercakap tentang pasukan bola sepak Malaysia sepanjang kehidupan aku, di mana mereka kata Malaysia 100 tahun lagi pun tak boleh masuk World Cup, 100 tahun lagi pun tak boleh nak catch up dengan bola sepak international ni. Mesti biasa punya dengar benda-benda macam ni kan. Biasa kat warung banyak. Dia sama macam frasa macam ni punya tim panggil Mourinho pun tak boleh train. Dia frasa-frasa yang biasa dalam bola sepak tempat. Ataupun kadang-kadang kita dengar zaman abang tengok bola dulu. Masa zaman abang dulu dia macam ni. Zaman abang, nak kira zaman abang jenuh lah kan. Jenuh lah. Tapi bukan dalam sekelip mata, dalam perubahan yang kuasa memakan masa 1.5 tahun ni kita pernah banyak kali melontarkan kritikan kita terhadap pembangunan. Tapi kita kritik sebab kita sayang. Sama macam waris yang main nak sign report card anak tadi lah, kita sayang. Kena maki tu sebab sayang. Cikgu-cikgu maki kita sebab sayang. Sebab sayang. Akhirnya aku nampak satu sinar di mana kita mula boleh bersaing football wise dengan di atas padang 11 lawan 11 dengan the best nations in Asia. Memang Syria bukanlah di kelompok 50 terbaik dunia lagi, tapi 94 adalah ranking yang tinggi kan. China pula sudah pun bermain di World Cup sebelum ni dan salah satu gergasi bola sepak Asia juga, walaupun dengan beberapa isu juga di sana kan. Tetapi positivity, cara kita approach permainan, cara kita tak cave in to whatever pressure yang ada di depan kita, dan cara aku tengok setiap pemain seolah-olah bersedia mentally, tak terkejut dengan apa yang terjadi di atas padang, seolah-olah sudah pun anticipate apa yang akan terjadi di atas padang. Minus bagi aku. A minus aku sangat setujulah. A minus tu kita kena bagi kepada cara kita menangani situasi tersebut. 2 environment. Satu is environment menentang China berdepan dengan penyokong tuan rumah, away from home. Kita score first dan kita tak capitulate lepas tu. Walaupun concede 1, but still we held on for the point. Very respectable. Hampir-hampir boleh even memenangi perlawanan tersebut. Itu cabaran yang cukup berbeza dengan cabaran yang pertama, di mana kita menentang Syria in a neutral venue of course, tapi kita bolos 2 gol dahulu. Dan kita terpaksa mengejar. Selalunya berdepan dengan pasukan-pasukan yang lebih besar daripada kita, pasukan-pasukan yang berstatus lebih besar daripada kita, bila kita bolos 1-2 gol tu, seringkali pasukan kita akan terus kecundang selepas itu. Tak ada lagi api yang membara untuk mencetus sesuatu kebangkitan. Tapi kali ini kita ada. And benda tu adalah my favourite part of this international break. Cara kita bangkit semula menentang Syria. Sebab itu adalah a sort of response, jawab balas yang selalunya kita tak dapat daripada skuad kebangsaan, dan kali ini kita ada. And itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi aku nak bagi satu kredit kepada seorang pemain. Kredit yang aku nak beri ini adalah kepada seorang pemain yang dikenali sebagai Faizal Halim. Bukan sebab apa yang dilakukan di atas padang. Electric player, tak dapat dinafikan. Tapi aku nak menyentuh sikit karakter dia sebagai seorang manusia yang aku rasa sedang membantu skuad Harimau Melaya. Harimau Melaya berada dalam satu
kawasan sekarang di mana tekanan sangat tinggi di atas bahu mereka. Kenapa? Sebab keputusan-keputusan sejak 12-18 bulan lepas ni dah membentuk ekspektasi tinggi daripada penyokong. Pada waktu yang sama mereka akan beraksi di Piala Asia bulan Januari nanti, pentas tertinggi bola sepak Asia. So ada extra bit of pressure, sejenis tekanan yang tidak pernah dirasai sebelum ni. Dan aku rasa dalam situasi tekanan tinggi tersebut, pemain-pemain majoriti akan senyap dan cuba kekal fokus dan cuba untuk tolak tepi bunyi-bunyi dan Noises, tekanan-tekanan yang datang berdekatan dengan mereka supaya mereka boleh mengekalkan ketenangan. Dan di samping tersebut, setiap skuad memerlukan satu ejen untuk mengurangkan tekanan di dalam dressing room. Hanya dengan karakter dia, hanya dengan perwatakannya. Dan aku rasa dalam skuad Harimau Melaya kita, ejen tersebut adalah Faizal Halim. Kalau hang tengok pre-match, Faizal Halim ni dia akan jalan arrival, turun daripada bas masuk stadium tu, dia akan sering kali pegang satu loudspeaker, dengar muzik Sebagai boombox ya. boombox, gelak-gelak, menari-nari sikit. Kalau hang rakan sepasukan dia, hang tengok karakter seperti itu, automatically tekanan hang sendiri pun akan kurang. Yeah. Right? Kalau hang tengok Faizal Halim di atas padang, hang beraksi sebagai pemain dalam posisi yang penting, posisi menjaringkan gol, posisi mencipta peluang. Tetapi despite that, dia tak pernah pun tunjuk muka nervous ke. Kalau dia terlepas peluang, dia gelak. Dia gelakkan saja. Dia gelak, dia move on, next chance. Aku rasa that sort of approach automatically reduces the pressure on dia punya teammates. Dan benda ni akan membantu kita dengan banyak menjelang Piala Asia nanti. Jadi Faizal Halim adalah pemain yang hang single out. Yeah. Aku rasa satu pemain yang daripada skuad senior yang membuka mata aku. Sebenarnya dia dah buka mata aku lama dah, tetapi compatibility dia dengan skuad kebangsaan ni, aku mula anggap it is now more important than ever. Dia adalah Endrick Dos Santos. Endrick Dos Santos yang memberikan satu assist yang cukup sempurna kepada Akia Rashid di perlawanan pertama menentang Syria dan memainkan peranan yang sangat penting. Aku suka permainan dia ketika melawan dengan China juga. Endrick Dos Santos, sebelum ni aku pun tak tahu nak profile dia macam mana. Sampai sekarang ni aku rasa lebih baik untuk aku tak profilekan dia kepada mana-mana posisi tertentu di bahagian tengah tu. Aku rasa aku pernah tengok dia main defensive midfielder bersama-sama dengan Pulau Pinang dulu. Aku pernah tengok dia bermain seperti sekarang ni sebagai box-to-box midfielder di nombor 8 bersama dengan skuad kebangsaan dan juga JDT. Aku juga pernah tengok dia bermain sebagai seorang playmaker. Dan gandingan dia terutama sekali dengan Paulo Josue ya. Gandingan Samba ni yang aku rasa sangat smooth and easy on the eye. Dan dia sangat sesuai untuk melawan pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan Asia lain yang ada technical shilling lebih tinggi daripada kita. Jadi Endrick Dos Santos adalah key cog yang aku tak sangka. 4 bulan, 5 bulan dulu pun kalau tanya aku, aku tak sangka. Tetapi make sense daripada persembahan dia dengan JDT di MSL sampailah ke international break ni. Aku rasa dia ada peranan yang sangat besar untuk dimainkan Endrick Dos Santos. Aku setujulah. Bola yang dibagi untuk Akia tu, bola yang mahal. Tengok banyak kali pun tak jemu bola tu. Tak jemu. Jadi rumusan kita, skuad kebangsaan kita bagi A- A- untuk Kim Panggon dan untuk Kim Panggon and the gang. Dan kita nak tengok jumpa lagi Oktober nanti. Pesta Bola Merdeka. Yantok tak sabar. Home crowd Ultras Melaya, Harimau Melaya in a good shape and form against superior opposition. What is there not to love? Beli tiket sekarang korang. Beli tiket. Sekarang ni Faiz, kita nak bagi kad laporan kepada pasukan adik Harimau Abang Muda dia Malaysia adik, bawah 23 yang diketuai oleh Coach E. Ella Varasan atau lebih dikenali sebagai Kim Ella. E. Ella Varasan ataupun Kim Ella. So sebelum kita membicarakan skuad ni dan aksi mereka dalam kelaikan AFC bawah 23 tu, apa yang kita nak bagi? Markah yang kita nak bagi ni apa? Aku mula dengan aku. Boleh aku cadangkan? Apa? B-. Aku sebenarnya lebih baik tadi aku nak bagi B saja. Tetapi B-. Aku rasa kena bagi B-. B- aku faham. B-. Izinkan aku bagi tahu kenapa. Jadi menentang
menentang Thailand selepas perlawanan menentang Bangladesh di mana kita menang tu, menentang Thailand, aku tak mau munafik kat sini aku just nak bagi tahu je. Jangkaan aku bila aku duduk kat rumah nak tengok perlawanan tu, jangkaan aku adalah Malaysia akan kalah perlawanan ni, dan memang rightly so Malaysia kalah perlawanan tersebut. Tetapi bila aku tengok perlawanan tu selama 90 minit, aku jadi lagi marah. Entah kenapa. In terms of ability, memang Thailand, bukan, in terms of atas kertas, memang Thailand di depan kita. Yeah. Tapi kalau hang tengok ability, 90 minit tu, hang boleh rasa yang kalau Malaysia came into this match more prepared, dengan tactical strategy yang lebih solid, ataupun pemain yang mempunyai mungkin chemistry lah. Aku tak tahu perkataan yang tepat, tapi mungkin chemistry yang lebih 20% more chemistry, Malaysia menang perlawanan tu. Yeah. To be honest, that's the reason kenapa kita bagi B-. Mungkin ramai yang kecewa dengan squad bawah 23 tu kat rumah. Dia pakai tanya, oi, kenapa hang bagi B-, kenapa tak bagi C ke D ke? Tak ada. The reason because ini bukanlah pasukan yang teruk. Ini bukanlah persembahan yang teruk. Tetapi at the same time, dengan resources yang kita ada, ini bukan persembahan yang baik. Dia persembahan yang mediocre. And that's benda tu yang bagi kita rasa marah. Dia kadang-kadang kalau teruk dengan mediocre, kita lagi bengang dengan mediocre ni. Sebab mediocre ni memberikan janji dan harapan bahawa ia boleh menjadi persembahan yang baik. Dan kalau kita tengok ramuan yang ada di atas kertas tu, ada cukup ramuan untuk ia menjadi persembahan yang baik. Dengan pemain yang kita ada, Mukairi Ajmal is a starter bersama Selangor, antara pasukan kedua terbaik di Liga Super pada ketika ini, dan antara pemain terpenting dalam sistem Tan Cheng Ho, right? Harit Haikal has been in imperious form bersama pasukan Selangor. Zikri Khalili main level lain kalau main untuk Selangor. Saravanan has been great untuk KL. Pada waktu yang sama ada Ruven Tirian yang recently ada bangkit sedikit. Fergus Tierney yang menunjukkan potensi luar biasa bersama skuad Harimau Muda. Ruven Tirian, Azam Azmi Murad, Aiman Afif. Kalau hang tengok all across the park, ada bersepah quality. Tapi the reason aku bagi B- is sebab aku rasa pasukan ini masih tidak ada identiti yang hampir sama dengan skuad senior. Corak permainan yang sama. Kalau hang tengok Thailand squad senior, hang tengok Thailand squad junior, pemain-pemain berbeza, jurang kualiti tu memang berbeza, right? Tapi identiti tu hang boleh nampak. And that's the same kalau tengok skuad kebangsaan Vietnam yang main high intensity, high pressing system. Dan hang tengok Vietnam senior, kualiti perbezaan ada. Tapi identiti tu tetap sama. Tapi masalahnya kita, bila aku tengok under 23 ni, bercelaru. Bila aku tengok cara kita main lawan Thailand, itu bercelaru. Kadang-kadang player, aku tak dapat nak nampak struktur pun di atas padang. Bila aku tengok, kalau ambil screenshot dalam perlawanan tersebut, banyak instances di mana positioning player kita tu dah berlari ke sini sana, seolah-olah tak ada disiplin, tak ada organisasi. Dan benda tu yang aku tertanya. Tapi aku tak tahu itu salah jurulatih ke, salah pemain sendiri yang tak nak ikut kata aku tak tahu. But that's a problem. Tapi aku tak tahu juga. Kalau macam contoh, aku tengok Ruven Tirian sangat berani untuk meletakkan badannya dalam duels. So kalau dia tengah dueling, dia tengah berebut bola dengan seorang pemain Thailand, presumably wing kanan pasukan Thailand tu, di tengah padang, di garisan tengah padang tu, naturally right back kita mesti ada kat bawah sikit untuk cover kalau ada apa-apa terjadi. Tapi dalam perlawanan tu right back kita pun ada atas, setara dengan Ruven Tirian. Kadang-kadang right back tu masuk ke tengah. Azam Azmi Murad ni. Kadang-kadang ke tengah. Tapi aku tak tahu semua itu arahan daripada camp kejurulatihan ataupun just instinct player ke apa, tetapi agak merisaukan untuk tak ada siapa yang bagi tahu Azam Azmi untuk turun. Itu agak merisaukan. And ada beberapa lagi contoh macam Saravanan selepas aksi luar biasa menentang Bangladesh, Filipina, ya. 2 gol dia skor. Filipina. Tapi tak diturunkan sehingga aku rasa 10 minit terakhir. It's like make no sense. So tapi semua tu kita tolak tepi lah. B- lah kita bagi untuk squad ni. Tapi masih lagi layak ke kata. Aku nak tekankan satu pemain untuk kita menyimpulkan topik ni. Kerana perbincangan tentang pemain ini sedang hangat di media sosial. Luqman Hakim. Ini adalah masanya untuk kita man up dan have the hard conversation, Kes. Okay, dia macam ni. Bagi aku macam ni. Luqman Hakim
nak balik ke Malaysia ke, nak kekal di Eropah ke, nak main di liga lain di Asia ke, kesemuanya aku takkan cakap apa yang betul, apa yang salah. Kesemua perkara Boleh tersebut jadi betul, boleh terpulang jadi kepada salah. dia, terpulang kepada dia apa yang dia nak. Tapi ada satu benda yang paling penting. Kemana dia pergi selepas ini, sekalipun dia kena main. Dia kena main week in, week out. Seorang pemain yang berumur 21 tahun dalam setahun perlu bermain sekurang-kurangnya 45 sehingga 60 perlawanan. Perlu. Anda tak boleh main at the level you are playing with that little amount of competitive fixture. Tak boleh. Jangan kata main second tier games or under 23 games. Tak. Hang kena main senior level against bigger, better, stronger strikers, defenders consistently 45 games to 60. Tak kisahlah nak main benda tu kat Eropah, tak kisahlah nak main benda tu kat liga lain di Asia ataupun pulang ke Malaysia. Aku bukan jenis nak cakap hang nak tak nak kena pulang ke Malaysia. Tak. You have every right to play wherever you want. Tapi please, for your own sake, pergi cari competitive action. Main. Week in, week out, main. Kita ada dua lagi wonder kid daripada Southeast Asia. Marcelino Ferdinand daripada Indonesia dan juga Ilhan Fandi daripada Singapura yang sampai ke Belgium tak sampai setahun pun lagi. Tapi mereka sudah memainkan lebih minit permainan daripada Luqman Hakim yang berada di Eropah dah 2 tahun setengah, dekat 3 tahun dah. Aku rasa ini satu perkara yang is a shame yang dia masih lagi belum bermain. Dan aku setuju dia kena main. Kalau tak, kita tak boleh terkejut sangat kalau nama Luqman Hakim pun disisihkan daripada national setup. Sebab dah jauh jatuh Faiz. Aksi dia dah jauh. And aku tak salahkan dia. Sebab this is what happens bila hang tak main competitively on a consistent basis. Hang akan hilang match sharpness, hang akan ketandusan confidence, kesemua perkara will not work around you and you will suffer. So aku tak salahkan dia. Cuma dia kena cari minit permainan. It is so important. Tak payah pergi jauh. Hang tengok apa nama pemain tengah Persija tu yang kita temu ramah? Abimanyu ketika dia beraksi bersama JDT dan juga Newcastle Jets, minit permainan dia tak terlalu tinggi. And kita tak nampak the best version of Abimanyu. Sekarang ni Abimanyu dah main balik kat Persija. Sebelum dia join JDT, dia main Madura. Dekat Madura dan Persija ni kita nampak Abimanyu yang sebenar. Kerana walaupun kedua-dua klub ini in terms of reputasi, in terms of kekuatan, bawah daripada JDT dan Newcastle Jets, tetapi kalau hang tengok aksi mereka di atas padang, consistent minutes tu membantu. And that's why Abimanyu is playing very well these days. So it's the same thing aku dah cakap kat Luqman. Aku dah tak boleh. Aku ingat lagi tengok Luqman Hakim main bawah squad Lim Tiong Kim dulu tu. Oh my God, Faiz. It was astonishingly good. He was there for a reason. Yeah, betul-betul. Kalau hang menyebut Luqman Hakim, aku nak menyebut lagi satu pemain daripada squad ini, Noah Lane. Oh yes. Yang sangat menarik minat aku, bermain di posisi number 6. Sangat bullish. Aku tak tahu nak sebut macam mana, tapi aku sebut dia bullish. Build dia sangat bukan Malaysia sekali. Build dia lebih kuat lah kita katakan. Dan mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Dan aku rasa tengok daripada permainan dan kedua-dua perlawanan dia tu, international break kali ini, dia lebih gel dengan rakan-rakan sepasukan dia. Jadi aku ada harapan yang sangat besar dekat pemain ini. Pemain nombor 12, bawah 23 kebangsaan, Noah Lane. Aku ada satu soalan aku nak tanya kat Ang sebelum kita menyimpulkan topik kali ni. Soalan ni aku tanya kat Twitter semalam. Banyak respon. Menarik. Sebab dia tak ada jawapan yang betul, tak ada jawapan yang salah. Dia bergantung kepada ramuan tambahan apa yang hang nak. Soalan dia simple. Kalau hang kena bawa seorang pemain daripada skuad bawah 23 ni pi Piala Asia, hang kena wajib bawa seorang dan hang kena bawa seorang. Siapa yang hang bawa? Kalau seorang je. Seorang ya. Okay, aku cakap kat sini yang aku akan bawa Ferguson ni. Aku rasa aku sama dengan hang. Kenapa? Kalau Sik Izhan, aku rasa ada untuk goalkeeper senior lain mengisi
dua tempat di belakang Shihan tu tak menjadi masalah. Kita ada Kalamullah, kita ada Farizal Malian semua kita ada lagi. Kita ada beberapa lagi penjaga gol yang agak cemerlang di kancah domestik. Kalau midfielder, lagilah bersepah-sepah midfielder yang tak call up pun lagi ramai. Kalau kita nak buat Noah Lane pun, I don't know, Syamil Kuti semua ada lagi tu. Yang masih lagi bersedia untuk di call up. Yang ketandusan kita ni penyerang. Sehingga kan di international break yang sebelum ni, kalau kita masih ingat di Solomon, melawan Solomon Island, perlawanan-perlawanan Terengganu semua ni, kita pakai Josue di depan. Sebab apa? Sebab dah tak ada yang akan main di depan sebagai seorang striker. Jadi untuk support Darren Lock dan mungkin Syafiq Ahmad, aku akan buat Ferguson ni. Aku setujulah. Berbanding semua posisi yang lain, aku rasa posisi penyerang itu yang kita paling kurang option. Ya. Dan aku rasa KPG pun akan relish having Ferguson ni. And kalau hang tengok dia punya work rate of the ball pun impressive, which can fit into KPG punya requirements. Terang aku cakap untuk semua peminat harimau, takut kena kecam. Semua peminat harimau muda dan juga harimau Melaya. Ini baru international break ni, aku baru tengok betul-betul Ferguson ni. Dua perlawanan. Aku baru tengok betul-betul. Sebelum ni aku tak pernah tengok full match Ferguson ni bersama dengan JDT 2, aku tak pernah tengok. Dan memang impresif. Work rate dia seperti yang hang cakap tadi tu. Work rate dia. Aku suka work rate dia. Okay. Jadi A- untuk Harimau Melaya, B- untuk Harimau Muda. Okay. Kita dah bagi report card untuk skuad kebangsaan kita tadi penuh. Sekarang ni pula Faiz, ini bukan report card dah. Ini dah tahap report card dah bagi. Anak anda dah gagal. Sekarang ni kita nak stage intervention. Dah level macam tu. Hansi Flick dan juga German football dah terus terang gagal. Buang sekolah. Dah kena buang sekolah. Bukan bergantungan lagi sekarang ni kita kena figure out what's going to happen to Germany. Hansi Flick, Faiz, kita mula sikit dengan Hansi Flick dulu. Waktu dia ambil alih skuad kebangsaan Jerman, dia ambil alih dengan optimism yang sangat besar, kerana pada ketika itu Joachim Low towards penghujung masa dia bersama Jerman di Euro tu dah habis kecewa dah tu. Dah habis, orang dah rasa dah give up dah tu. And diorang merasakan bahawa Hansi Flick akan masuk dan membawa era yang baru, era pembaharuan. Kerana Hansi Flick sebelum tu baru je menang treble dengan Bayern Munich kan. So dia akan bawa masuk era yang baru dan bola sepak Jerman akan kembali ke peringkat kegemilangan. Tetapi itu tidak berlaku, Faiz. Kenapa? Ya. Sebenarnya bila aku fikir balik, bila aku tahu yang kita nak cakap pasal Hansi Flick pada hari ni, aku pun jalankanlah sedikit kajian tentang DFB, Persatuan Bola Sepak Jerman, Hansi Flick, bekas ketua jurulatih pasukan kebangsaan Jerman, dan juga skuad Jerman itu sendiri. Sekarang ni, ketika Hansi Flick mengambil alih jawatan ini daripada Joachim Löw tahun 2021 itu, hang kena bayangkan ini adalah jurulatih yang berada di takhta tersebut sebagai ketua jurulatih selama 15 tahun. 2006 sampai 2021. Flick sendiri pun akan faham dengan benda ni. Hang tahu kenapa? Sebab dia adalah asisten daripada tahun 2008 sampai 2014. Maknanya dia asisten dalam masa 6 tahun. Asisten Joachim Löw di pasukan kebangsaan Jerman. Jadi dia dah tahu budaya, dia dah tahu gerak kerja, dia dah tahu orang-orang di DFB ni siapa, dia dah tahu apa expectation dari Jerman terhadap pasukan bola sepak kebangsaan Jerman. Tetapi kena ingat juga, setelah jurulatih ni berada 15 tahun dalam sebuah pasukan bola sepak elit di dunia, pasukan kebangsaan Jerman ni, ketika dia dibawa keluar, ada satu sebab je kenapa dia dibawa keluar. Kerana pasukan kebangsaan Jerman ni dahagakan inovasi. Mereka dah tak ada inovasi dah ni. Mereka dah guna habis segala inovasi yang mereka ada. Sampai satu tahap ni dah tak ada apa lagi yang boleh. It's time to go for Joachim Löw. Sebab tu masa dia pergi tu tak ada siapa yang kata dia begini ataupun begitu, dia jahat ke apa ke. Tak ada apa, sebab dia dah ada cukup jasa dah. World Cup dah. World Cup dah menang World Cup. World Cup dah yang dah ada dengan ni 15 tahun. Dan 15 tahun ni
jarang-jarang orang nak pegang pasukan Pak Zan 15 tahun ni. Selalunya ada dekat macam Pak Hang Seo di Vietnam beberapa tahun. Untuk yang besar ni agak jarang. Bila perlukan inovasi, DFB malas. Sangat malas untuk buat inovasi baru, buat pergerak kerja baru, buat F30 baru kan. Dia orang malas. Dia orang malas. Dia orang Awak kalau sebut F30 ni, yang F30 orang kat Malaysia memang rajin untuk buat. Tapi dia orang malas. Bila malas, quick fix dia orang adalah, look, kita ada Hansi Flick yang baru menang treble dengan Bayern dan memandangkan pasukan kita pun banyak pemain Bayern. Apa kata kita ambil je Hansi Flick, mungkin kita boleh incorporate certain amount percentage of Bayern punya success ni dalam national team. Adakah itu inovasi? Itu bukan inovasi bagi aku. Fast forward to now, dia pula melakukan mistake-mistake yang hang boleh tengok Joachim Löw lakukan di penghujung tenure dia sebagai Schlotterbeck yang bermain sebagai centre back, sekarang ni main left back. Lepas tu hang tengok Serge Gnabry diletakkan di baku simpanan tapi diberi jersey nombor 10. Hang boleh tengok juga beberapa pemain lagi yang tak diangkat. Jonas Hoffman yang juga dimainkan out of position. Ada banyak benda yang menyukarkan pemain untuk dekat dengan beliau. Ada breakdown in communication di situ dan di sini. Akhirnya beliau menjadi, ini yang paling penting, beliau menjadi jurulatih pertama dalam sejarah skuad kebangsaan Jerman yang dipecat. Tak pernah yang kena pecat sebelum ni. It's crazy. Baru-baru ni aku mendengar podcast di sebuah radio BFM. Dan sahabat karib rancangan ini juga, Giancarlo Gallifuco, menjadi guest dalam podcast tersebut dan membicarakan tentang skuad kebangsaan Jerman. Yalah, Gigi ni kan pemain bola sepak, so dia boleh membaca gerak-geri seorang pemain bola sepak. So dia mengatakan bahawa jaringan ketiga pasukan Jepun menentang Germany, kalau hang perasan, Rudiger ada bola, lepas tu ada player Jepun yang intercept bola tu daripada dia. Aku lupa. Aku rasa Junya itu aku rasa maybe. Aku tak ingat siapa. Tapi dia yang intercept bola tu daripada Rudiger dan dia berlari. Terus counter attack, launch counter attack dan akhirnya menjalankan gol ketiga pasukan Jepun. Tapi lepas dia intercept tu, untuk 3 saat, almost 3 seconds, Rudiger sekadar berdiri dan memerhatikan sahaja. Lepas 3 saat baru dia bermula nak berlari. Dan Gigi kata benda tu tak masuk akal. Sebab dia kata any defender at their absolute peak, any defender, termasuklah kalau hang main sebagai defender dalam bola sepak sosial pun, kalau ada orang intercept hang, and fitness bukan not a question, dia punya pemain yang fit. Kalau orang intercept hang akan immediately geram and kejar balik, cuba dapatkan bola. Whether hang dapat atau tak different, tapi hang akan make the effort lah. So dia kata body language daripada Rudiger tu menceritakan satu benda, which is nampak seperti dia dah tak suka kat jurulatih dia. He has no reason to work that. Sebab Rudiger, kalau benda tu berlaku kat Real Madrid, dia dah lama kejar. Dia dah lama kejar. Rudiger yang kita kenal di Real Madrid, di Chelsea, he would chase that ball. Han tahu cara Rudiger bermain kan. Tapi he didn't do that day. Aku rasa that was a very good observation from Gigi yang memberikan teori bahawa Hansi Flick lost the dressing room. Aku rasa macam contoh Rudiger tadi kan. Rudiger ni lebih banyak orang kritik dia disebabkan over aggression daripada under aggression. Exactly. So melihat kepada situasi ini yang aku rasa they had no choice. Terpaksa memecat Hansi Flick, memandangkan Euros juga berada tahun depan. Dalam banyak-banyak situasi yang sedang dilanda pasukan Jerman, ada satu situasi dan masalah yang terbesar. Mereka ketandusan penyerang, Faiz. Siapa credible strikers untuk mengetuai jentera serangan pasukan Jerman? Aku tak mau disrespect Niklas Füllkrug sebagai seorang antara number 9 terbaik di Jerman ketika ini, tetapi by no definition, tidak ada indikasi sama sekali yang mengatakan bahawa Niklas Füllkrug adalah
striker elite Eropah. Level Tidak. Miroslav Klose. Level Miroslav Level Klose. Lukas Podolski. Tidak. Mario Gomez. Tidak. Jadi mereka memang ketandusan dan tidak ada langsung pemain nombor 9 yang boleh carry the weight untuk national team pada ketika ini. Dan aku tak tahu, mungkin pada ketika lain, pada kesempatan lain, jurulatih lain mungkin ada solution untuk perkara ini. Dan di sinilah inovasi tadi itu sepatutnya ada. Betul. Sepatutnya dah ada a plan in place. For the next 5 years, kita ada Leroy Sané, kita ada Serge Gnabry, kita ada this attacker, that attacker. Musiala. Apa yang kita nak buat dengan diorang ni? Sistem apa yang kita nak main? Sepatutnya 2021 waktu dia dah setkan benda ni. Kalau macam ni lah. Kalau mereka tak terlepas ataupun berjaya mendapatkan, andai kata Julian Nagelsmann instead of Hansi Flick pada ketika itu, hang rasa Nikola Füllkrug akan ikut tim World Cup tersebut? Tak. Aku tak rasa. Aku rasa dia mungkin akan ikut, tapi as a backup plan. Backup plan dia. As just a third option. Dia bukan jadi orang yang nak salvage national team. Correct. Bukan. Akan ada innovation in place. Walaupun hang can argue yang Julian Nagelsmann punya man management tidaklah begitu terbaik. Tetapi beliau, this is have to note sebelum kedatangan Tuchel di Bayern, Nagelsmann tidak pernah lost the dressing room. Yeah. Dia hanya bertekak dengan eksekutif Bayern sahaja. Itu saja. Jadi inovasi itu tak sampai sehingga kan DFB buang-buang duit lah sekarang ni. Sekarang ni kena bayar pembasahan kat Hansi Flick. Kalau dia nak Nagelsmann, dia kena bayar dekat Bayern 10 million euro lagi. Jadi this is a very costly mistake, for DFB. Tapi aku rasa they have no choice but to. Yeah. Dia kena. Inovasi yang Hang sebut tadi tu sesuatu yang sangat penting kerana sekarang ni realiti dia Germany ketandusan penyerang dan mereka memerlukan idea dan inovasi untuk bring out the best in your wingers untuk menjadi penjaring gol utama. And benda ni boleh dilakukan. Spanyol walaupun ada Alvaro Morata tak pernah bergantung sepenuhnya terhadap Alvaro Morata di bawah Luis Enrique dulu untuk menjaringkan gol, kerana Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo kesemuanya boleh menjaringkan gol. Julian Nagelsmann di RB Leipzig dulu walaupun ada Yusuf Poulsen semua tapi tak bergantung sepenuhnya kepada traditional number 9 kerana dia ada pemain-pemain seperti Emil Forsberg, seperti Sabitzer, Dani Olmo, kesemuanya pemain lain untuk menjaringkan gol untuk beliau. Dan aku rasa that's what the national German team needs right now. Antara yang paling bahaya di Jerman ni sekarang apa? Sekarang ni bila buat undian bersama dengan rakyat Jerman, siapa yang diorang nak tengok? Nombor satu, of course, diorang nak tengok Jurgen Klopp, which is impossible. Dia takkan tinggalkan projek dia di Liverpool sekarang ni. Nombor dua, Thomas Tuchel. Impossible, dia baru saja memulakan projek baru dengan Bayern Munich. Tinggal lagi siapa? Nombor tiga ni, Julian Nagelsmann. Kalau tak, mereka terpaksa mengambil jurulatih kebangsaan Jerman yang bukan orang Jerman, which will have a huge backlash. Lim Tiong Kim. Bukan. Dia ada dalam buku Das Reboot tau. Dia tolong Thomas Muller tau dulu. Thomas Muller still main lagi. Saya bagi cadangan. Jangan uji saya. Saya bagi cadangan. Tak nak ke Lim Tiong Kim? Bagi dia settle lo court case dia dengan Perak lo. Kita kena tunggu dan lihat lah. Kita kena tunggu dan lihat. Okay lah, benda-benda yang berat kita dah pun borak. Sekarang ni seperti biasa lah Faiz, segmen pancing. Aku nak panggil segmen ni segmen pancing. Sebab segmen ni aku akan pancing hang dengan soalan-soalan yang boleh jadikan hang ni villain dekat media sosial. Kebetulan aku pun tak kisah sangat jadi vigilante. Okay. So, aku tanpa membazirkan masa, aku terus bagi yang soalan pertama. Ini soalan yang aku nampak orang debatkan di TikTok beberapa hari lepas. Soalan yang menarik, soalan yang boleh mencetuskan pandangan-pandangan berbeza. Siapa pemain yang lebih baik? Marcus Rashford ataupun Gabriel Martinelli? Siapa pemain yang lebih baik? Han tak suruh aku pilih siapa-siapa ni. Siapa pemain yang lebih baik? Yang pilihan aku lah. Siapa pemain yang lebih baik? Sekarang ini, as it stand 14 September 2023, aku akan katakan Marcus Rashford. Hush. Namun, ada namun lah. Apa namun? Namun, aku rasa... tapi ni Martinelli ni Faiz. Ya, aku rasa
in terms of physicality dan juga finishing dapat kat Marcus Rashford, tetapi in terms of footballing IQ, decision making dengan pemain yang lagi kena dengan style aku personally kalau aku nak mainkan bola sepak adalah Martinelli. Tapi as it stands, yalah Martinelli bawa berapa 21, Rashford 26. Beza 5 tahun kan. Tapi tak mustahil dalam masa 5 tahun Martinelli boleh berada dalam tahap yang lebih baik Kalau daripada aku phrase soalan tu, kalau bila kedua-dua pemain ni bersara, siapa yang akan dikenali sebagai the better player? So 15 tahun daripada sekarang, dua-dua dah bersara ni. Orang akan ingat siapa yang the better player? Mungkin Marcus Rashford. Mungkin macam just by a little bit. Tetapi kalau aku punya, Aku suruh hang lah ni. Kalau aku punya pemain pasukan sendiri, aku lebih akan ambil Martinelli. Tetapi siapa yang lebih baik, aku akan katakan Marcus Rashford. Aku tak tahu jawapan hang sekarang ni Tak, apa ni. bukan. Macam ni. Siapa yang lebih baik siapa yang lebih baik Marcus Rashford. Tapi kalau aku ada team dan aku nak pemain nak Tapi itu seorang-seorang. bukan soalan aku. Soalan aku tak, aku cuba nak cakap kan. Aku cuma nak cakapkannya. Okay, so sekarang soalan hang pencing hang pula. Okay, soalan aku adalah Gareth Southgate akan main Euro 2024. Okay. Tapi hang tak boleh pilih Maguire sebab dia low on confidence lah, tak boleh ni lah, tak payah, tinggal terus. Hang boleh pilih seorang je daripada 4 pemain ni untuk pair dengan John Stones sebagai centre back pasukan hang. Okay. Lewis Dunk daripada Brighton, Mark Guehi daripada Crystal Palace, Fikayo Tomori daripada AC Milan dan juga Levi Colwill daripada Chelsea. Yang mana yang hang akan mulakan sebagai centre back hang? Ini soalan yang susah ni. Kalau ikut logik, aku akan ni dua jawapan lah. Hati dengan otak. Tapi aku nak pilih jawapan hati lah. Aku tak peduli. Jawapan otak mengatakan Levi Colwill, left-footed centre back, selesa dengan bola di kaki, boleh membantu fasa build up, boleh combine well dengan Luke Shaw. Tapi otak aku, hati aku mengatakan Fikayo Tomori Faiz. Fikayo Tomori. Aku kesian kat Tomori Faiz. Dapat call up lagi hari ni tak main. Aku pernah dengar Pioli dia explain dekat Italian journalist kenapa dia suka pakai Tomori, sebab Tomori adalah one of the quickest centre back yang dia pernah tengok sepanjang dia jadi jurulatih. So kalau main highline, nak player Function, macam Tomori. function, Aku dulu dia ada recklessness tau. Dia macam laju tapi dia suka dapat kad kuning, kad merah. Tapi sekarang dia dah manage game lawan Chelsea dekat Champions League lawan Chelsea yang dia kecoh sikit. Fikayo Tomori kan. As a matter of fact, lawanan pertama Serie A season ni lawan dengan Roma pun dia kena red card. Tapi tu debatable lah. Tapi dia dah repair dah part tu dalam game dah. Tapi Tomori aku underrated lah Tomori Faiz. Betul-betul underrated. Tomori dengan Stones. Tomori dengan Stones. Aku suka lah. Hati aku cakap Tomori lah. Mungkin Ben akan suka dengan soalan sebab pasukan dia kan. Pasukan dia. Okay. Aku bagi hang sekarang ni. Silakan. Soalan terakhir lah. Silakan. Sebelum kita. Yang dia sensitif ni Faiz. Aku bagi hang 4 centre back. Hang kena rank dari 1, 2, 3, 4. Okay. All time Premier League. Okay. 4 centre back aku bagi kat hang. John Terry, Virgil van Dijk, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand. Rank 1 hingga 4. Nombor 1 aku akan letak Rio. Rio nombor 1 Rio. Bukan Virgil van Dijk bukan? Bukan, belum. Van Dijk bukan season dia pemenang EPL tu, best defender tu. Bukan aku cakap, orang ramai. Aku tanya je. Han tak letak Van Dijk nombor 1. Mungkin sebab awak jaga-jaga. Orang cakap tu best player, best defender. Mungkin jawapan dia akan jadi Van Dijk kalau Van Dijk sampai kat Liverpool tu dalam 3 tahun lebih awal. Okay. Aku rasa dia rugi gila dia dekat Celtic dengan Southampton tu lama-lama. Faham tak maksud aku? So hampir Rio lah. Rio nombor 1. John Terry tak? Sabar. Saja je. Sabar. Saya seronok tanya soalan-soalan macam ni kat awak. Rio nombor 1. Nombor 2 aku akan pilih John Terry. Nombor 2 apa? John Terry. Nombor 2 John Terry. Walaupun Rio dengan John Terry bukanlah. Nombor 1 Rio. Nombor 2 John Terry. Nombor 3 Virgil van Dijk. Nombor 4 Nemanja Vidic. Vidic nombor 4 hampa. Ya. Bukan, seriously? Maksud aku berdasarkan bola sepak yang aku suka, aku tak berapa
terlalu berkenan sangat dengan defender yang warrior like yang nak pi. Aku appreciate depa. Kalau dalam team aku appreciate depa, tapi aku lebih memilih kepada ball playing centre back yang ada calmness, yang boleh conduct from the back. Vidic boleh benda tu, tapi tu bukan elite attribute dia. Elite attribute dia adalah 50-50 duels apa semua. Aku nak minimizekan benda ni dalam pasukan aku. Sebab tu Vidic nombor 4. Dan benar dah ada dekat John Terry dengan Rio apa. Virgil van Dijk nombor 3. Ini jawapan. So Rio nombor 1, Rio nombor 1, nombor 2 John Terry, nombor 3 VVD, nombor 4 Vidic daripada list yang hang bagi aku. Ini jawapan yang menarik. Korang kat rumah kalau ada benda ni, datang ke Instagram kami, kongsikan pandangan korang. Macam mana korang akan rank tempat centre back ni dalam konteks centre back terbaik dalam sejarah Premier League. Ada lagi kah? Tak ada. Aku rasa itu je. Kita pun masa dah semakin suntuk. Saya mau nak anda cepat sangat tutup anda. Aku ada few more, tapi aku simpan minggu depan. Sabar Ustaz. Aku minggu depan aku pancing Faiz lagi. Jangan risau. Buat masa sekarang, terima kasih kepada anda yang menonton.